Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di Sebalik Berita. Saya Luqman Haris. Sehari sebelum bulan Ramadan kembali berkunjung tiba, pelbagai tajuk berita dipenuhi dengan bulan yang mulia ini. Tapi bukan semuanya adalah berita gembira. Ada juga berita yang mungkin kurang gembira. Selepas tahun lebih berdepan dengan PKP dan sebagainya, peniaga bazar di Kelantan sebagai contoh kini tidak lagi mampu mencari pendapatan daripada bazar Ramadan di negeri itu selepas semua bazar diarahkan untuk tidak beroperasi sepanjang bulan Ramadan untuk mengekang penularan COVID-19. Ini mengetengahkan lagi kepentingan perkara pertama yang kita mahu bincangkan dalam segmen pertama cerita hari ini, iaitu penggunaan infrastruktur digital. Untuk golongan-golongan ini khasnya yang banyak terkesan untuk menggunakan pakai infrastruktur digital untuk terus mencari pendapatan. Dan selaras dengan itu, hari ini dilancarkan perkhidmatan awam dan perkhidmatan awan cloud dan juga keselamatan cyber oleh TM yang dilancarkan oleh syarikat itu dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya mahu terus saja bercerita berkenaan dengan itu hari ini. Cerita di sebalik beritanya. Wartawan Nasrul Awani Faris Azman bersedia dan beliau membuat liputan acara itu pada hari ini. Faris Azman di situ sekarang. Faris, Assalamualaikum. Pertama sekali, inisiatif hashtag Saya Digital dilancarkan sebahagian daripada pelancaran perkhidmatan awan dan keselamatan cyber TM ini. Apa itu hashtag Saya Digital? Waalaikumsalam. Sudah tentu Luqman, kita melihat kepada digital, transformasi digital ataupun My Digital, Malaysia Digital dalam tempoh ini adalah blueprint untuk kita melihat bagaimana transformasi dunia digital dalam tempoh setahun ini. Kita lihat perkembangan digital itu agak drastik. Kalau kita tahu My Digital ini sepatutnya pada tahun 2030, tetapi kemungkinan seperti tadi saya pergi ke perkhidmatan awan dan keselamatan cyber untuk kerajaan Malaysia, iaitu majlis pelancaran yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mengatakan bahawa pasukan TM sendiri ataupun pihak TM sendiri mengatakan ia terlalu cepat untuk kita mentransformasi digital ini, dan kemungkinan pada penghujung tahun 2022 kita akan melihat perkara itu akan berlaku. Tapi apa yang soalan yang diberikan oleh Luqman sendiri, ya sebenarnya hashtag itu kita melihat bagaimana pendigitalan ini bukan hanya melibatkan kerajaan. Kalau dalam event yang saya pergi tadi adalah mengenai dengan kerajaan, tetapi manfaatnya juga kepada rakyat. Kalau kita tahu secara digital ini, kita berkata mengenai Digital of Things, IoT, Artificial Intelligence, kita ada Big Data Analytics ataupun data raya dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya adalah bukan hanya digital kita melihat dari sudut kerajaan, tetapi pelbagai aplikasi-aplikasi dan juga penggunaan internet yang lebih secara komuniti, masyarakat-masyarakat turut bersama dengan kerajaan. Jadi kepelbagaian dunia digital itu dapat kita lihat dengan adanya blueprint ini dan juga dengan adanya perkhidmatan awan ataupun cloud ini, dan juga apabila berkata mengenai perkhidmatan awan kepada agensi kerajaan, Luqman, ia akan kita melihat apa yang bakal ditawarkan. Kemungkinan selepas ini ada aplikasi ataupun kalau kita tahu, mungkin saya nak kod sedikit, 80% daripada data pihak agensi kerajaan akan dimigrasikan kepada cloud. Jadi selepas ini mungkin kita akan lihat rakyat menggunakan ataupun apa saja aplikasi yang melibatkan pihak kerajaan atau agensi akan lebih cepat atau lebih user friendly. Dan juga dengan perkembangan 5G ini juga mungkin kita akan melihat sesuatu benda yang baru. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak pernah kita lihat sebelum ini. Aplikasi-aplikasi penyediaan internet ini mungkin itu yang akan kita lihat dalam tempoh sehingga tahun 2022 ini, Luqman. Dan mungkin saya nak bercerita sikit mengenai perkhidmatan awan dan keselamatan cyber ini. Bukan hanya aplikasi semata-mata sebenarnya, Luqman. Kalau kita tahu dunia digital ini, ia juga melibatkan keselamatan cyber. Jadi apa yang dikatakan oleh TM sebentar tadi, di mana keselamatan cyber itu amat ditekankan, kerana kita tahu ketika ini seperti mana Jawatan Perangkaan pada tengah hari tadi mengatakan penggunaan teknologi itu berkembang dalam tempoh setahun. Ia sangat drastik apabila pandemik COVID-19 ini berlaku. Jadi menggunakan WhatsApp, Facebook dan aplikasi-aplikasi pembelian atas talian dan sebagainya. Jadi dengan adanya security, cyber security ini, dengan adanya
perkhidmatan awan dan cyber security ini, ia dapat membantu dan memastikan segala data-data rakyat dan juga kerajaan juga berada pada dalam keadaan yang sangat kukuh dan tidak akan mungkin kita katakan cyber crime dan sebagainya, Lokman. Itu sedikit sebanyak yang mungkin saya boleh kongsi dengan Lokman. Itu adalah satu subtopik yang menarik, Faris, saya berkenaan dengan keselamatan cyber, kerana kita membangunkan semua infrastruktur digital ini. Kita perlu memikirkan juga risiko-risiko yang datang kerana luasnya gateway itu juga ia semakin terbuka dan terdedah dengan pelbagai ancaman cyber yang sentiasa berubah setiap hari. Adakah ada dikongsikan oleh TM apabila kita bergerak daripada satu peringkat kepada satu peringkat, kita advance, kita meletakkan lebih banyak perkhidmatan yang penting di dalam perkhidmatan awan dan sebagainya, apa langkah yang akan mereka ambil untuk memastikan security semua data-data kita? Baik, Lokman, ada beberapa yang mungkin saya ingin sentuh di sini, di mana TM sendiri mengatakan terdapat TM One Cyber Defence Centre ataupun CyDEC yang mengatakan bahawa terdapat Active Cyber Defence ACD, Global Cyber Threat Intelligence. Kita ada 24/7 Global Cyber Security Operation Center GCSOC yang akan diaktifkan untuk melindungi data kerajaan dan juga awam, dan ini memberi jaminan tambahan kepada pengguna kerana data mereka disimpan dengan selamat bagi memenuhi keperluan kawal selia yang ditetapkan. Dengan kalau kita tahu beberapa bulan yang lalu terdapat juga threat ataupun mungkin ancaman ugutan yang melibatkan dengan hackers, melibatkan dengan internet dan sebagainya. Jadi dengan adanya perkara-perkara ini, perkhidmatan awan dan juga cyber security, ia dapat memberi keselesaan juga kepada pengguna. Yes. Dan pada masa yang sama juga, Lokman, apabila perkara ini diwawarkan kepada rakyat juga, ia dapat membuka ruang kepada rakyat untuk bersama dengan pihak kerajaan dan juga pihak swasta untuk berkolaborasi, kerana ia memerlukan semua pihak untuk bersama untuk memastikan keselamatan cyber di negara ini terjamin. Okey, saya kira ini antara intipati yang dikongsikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TM, Imri Mukhtar. Faris ada berkongsikan sedutan audio daripada liputan sebentar tadi. Kita dengarkan dahulu. Ianya akan untuk kerajaan dan seterusnya untuk rakyat, ianya boleh menggunakan perkhidmatan awan ini penting untuk menampung lebih banyak lagi data-data, ya. Daripada data-data ini pelbagai perkhidmatan yang lebih baik boleh diberikan, yang lebih targeted, yang lebih terperinci, ya, dengan menggunakan elemen-elemen teknologi yang lain yang sebagaimana yang saya kongsikan tadi, ya, iaitu dengan big data analytics, ya, dengan juga artificial intelligence dan sebagainya. Pelbagai perkhidmatan awam, ya, kami yakin boleh diberikan oleh kerajaan kepada rakyat daripada segi keselamatan contohnya, ya, dan pemantauan, ya, dan sebagainya untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Itu sebagai contohnya. Dan juga untuk pelbagai lagi perkhidmatan yang penting untuk rakyat Malaysia, contohnya pendidikan, ya, dan juga kesihatan. Dan TM sebagaimana yang saya tadi telah berikan taklimat ialah we are ready, kita bersedia. Okey, pelbagai sektor disebut di situ, tetapi teknologi mungkin tidak berguna jika ia tidak boleh digunakan untuk menambah baik kualiti hidup manusia dan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sekarang. Sudah tentu, Faris, masalah terbesar dan cabaran terbesar adalah pandemik COVID-19 seperti yang saya sebut awal tadi. Antara yang paling terkesan adalah peniaga, kerana ada antara mereka yang bergantung banyak rezeki untuk setahun ini pada bazar Ramadan. Sebulan ini mereka boleh menjana pendapatan yang mungkin boleh bertahan untuk berbulan-bulan lamanya ataupun setahun. Dan ada juga disebutkan dalam ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, inisiatif literasi digital diharapkan dapat memainkan peranan penting untuk membantu rakyat dan perniagaan kecil yang masih terkesan akibat COVID-19. Kesan dan akibat pandemik ini boleh menjadi pendorong untuk masyarakat luar bandar memantapkan kemahiran dan ilmu digital, terutamanya dalam kalangan peniaga. Jadi semua teknologi-teknologi ini dan semua apa benda yang dikongsikan ini bunyinya agak gah dan besar dan peringkat tinggi, tapi bagaimana peniaga-peniaga kecil di luar bandar dan sebagainya boleh memaksimalkannya untuk membantu mereka, khasnya pada zaman pandemik ini, untuk terus menjana pendapatan dan menyara hidup dengan lebih mudah dan efisien. Faris. Baik, sudah tentu
perlu lebih banyak program-program yang melibatkan rakyat, terutamanya kepada peniaga-peniaga kecil ini, kerana kita tahu sebelum ini apabila pandemik COVID-19 berlaku melanda negara kita sudah setahun lebih, terutamanya bazar Ramadan. Sebelum ni mungkin peniaga-peniaga tidak melihat keutamaan kepentingan untuk segelintir mereka yang melihat kepentingan digital ini amat memberi manfaat kepada mereka. Tetapi apabila pandemik ini berlaku, kita melihat ramai sebenarnya penjual ataupun peniaga-peniaga IKS dan sebagainya, mereka mula masuk ke dunia digital. Dan pada masa yang sama, demand oleh penduduk ataupun rakyat atau komuniti di sekitar kawasan-kawasan perniagaan itu mula ada. Jadi apabila apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi dalam majlis itu, ia membuka ruang juga kepada bukan hanya peniaga-peniaga mengambil peluang ini sebenarnya apabila disediakan perkhidmatan ataupun internet yang agak tinggi. Selepas ini kita melihat 5G dan sebagainya. Jadi sudah tentu penglibatan ia perlu diambil manfaat dan juga keperhatian kerajaan yang ditekankan ketika ini seperti mana dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sudah tentu ia perlu diambil peluang juga bukan hanya peniaga Lokman, tetapi agensi-agensi juga perlu lebih banyak program. Pada masa yang sama pihak swasta juga kita perlukan sebab kepakaran tempatan sebenarnya Lokman banyak sebenarnya. Seperti mana TM yang mengatakan bahawa mereka hanya adalah penyedia untuk blueprint My Digital ini, mereka satu-satunya penyedia perkhidmatan tempatan. Dan pakar-pakar yang diambil adalah pakar-pakar dari tempatan. Jadi apabila kita mempunyai tenaga kerja kepakaran itu sebenarnya, apabila dia diupayakan, dibesarkan lagi skop kerja, ruang lingkup mereka dengan adanya ruang yang diberikan kepada kerajaan ini. Jadi kita boleh melihat satu hari nanti aplikasi dibangunkan sendiri oleh setiap rakyat-rakyat ataupun setiap pakar-pakar tempatan, terutamanya kawasan IKS, perniagaan bazar Ramadan secara online. Sebelum ni pernah dibuat, mungkin perlu ditambah baik. Dan apa saja masalah-masalah ini kerana kita panggil one solution, internet solution katanya kepada rakyat. Jadi perlu lebih banyak mendekatkan kepada peniaga-peniaga. Kalau saya mungkin nak share sedikit apa saya bertemu dengan beberapa peniaga-peniaga bazar Ramadan di contohnya Kampung Baru, di mana warga-warga emas mereka tidak biasa untuk menggunakan aplikasi seperti Grab, Foodpanda dan sebagainya. Jadi itu adalah aplikasi basic yang ada ketika ini. Tetapi apabila kita melihat lebih banyak peluang atau aplikasi akan diwujudkan. Jadi bagaimana untuk reach warga-warga ini, golongan-golongan yang tertinggal ini, supaya mereka tidak tertinggal dengan ekonomi digital, e-ekonomi yang kita katakan. Jadi perlu dilihat semula apakah pelan yang perlu kita bawa mereka ini bersama-sama seiring untuk menikmati e-dagang ataupun e-ekonomi ini sebenarnya. Itu yang perlu dilihat oleh semua pihak. Bukan hanya kerajaan, swasta dan juga penglibatan rakyat, terutamanya peniaga-peniaga sendiri. Faris Azman, terima kasih. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.